Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya dan Fatihah ingin berkaitan dengan aktiviti 1 kod khusus GAPD 1032 iaitu asas pembelajaran digital. Seterusnya. Okey, model pembelajaran pelajar. Seperti mana kita tahu bahawa model pembelajaran pelajar ni sangat penting digunakan dalam kelas lah, yang mana murid ni bergerak secara aktif dalam bilik darjah. Model pembelajaran pelajar ni terbahagi kepada 3 iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Belajar cara belajar ni bermaksud yang mana murid ni bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran. Belajar cara belajar pula terbahagi kepada 3 iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Apa yang dimaksudkan dengan metakognitif ni? Maksudnya pelajar ni dapat membina matlamat sendiri dan guru tu perlu berupaya untuk membantu murid dalam melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan. Seterusnya maklum balas. Maklum balas ni maksudnya adalah pelajar membuat refleksi terhadap maklum balas yang diterima oleh guru. Yang ketiga adalah agensi, yang mana murid diberi kuasa untuk membuat keputusan dalam membina sesuatu tugasan. Komponen yang kedua adalah perhubungan. Apa yang dimaksudkan dengan perhubungan? Kalau kita dengar perhubungan mestilah berkaitan dengan asas sosial, yang mana murid ni perlulah mempunyai hubungan dengan guru, rakan-rakan dan sebagainya. Perhubungan ni terbahagi kepada 2 iaitu kesepunyaan dan merangkai. Kesepunyaan ni membawa maksud yang mana murid ni berada dalam persekitaran yang penyayang. Merangkai pula, murid ni perlu membina hubungan interpersonal dan intrapersonal dalam kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan interpersonal ni? Maksudnya adalah murid ni berupaya untuk berkomunikasi dengan 2 orang atau lebih. Kalau intrapersonal pula adalah murid berkomunikasi dengan diri sendiri. Seterusnya, komponen yang ketiga adalah aspirasi yang membawa maksud pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka. Aspirasi juga terbahagi kepada 2 iaitu jangkaan dan keperluan dan minat. Jangkaan ni maksudnya murid itu sedar akan jangkaan orang lain ni terhadap kemampuan dirinya. Kalau keperluan dan minat ni, guru ni perlulah memastikan murid ni terlibat dalam segala aktiviti untuk guru ni mengasah minat murid. Seterusnya. Seterusnya adalah peranan guru dalam era digital. Seperti mana kita tahu disebabkan oleh pandemik, guru perlulah melibatkan diri dalam era digital. Peranan guru dalam era digital ni terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah memudahkan dan merangsang pembelajaran dan kreativiti pelajar, yang bermaksud guru ni perlu melibatkan pelajar dalam meneroka isu dunia sebenar dan menyelesaikan masalah menggunakan alat digital dan media pendidikan. Sebagai contoh, guru ni guru perlulah menggunakan LCD projector di dalam kelas, yang mana contohnya guru menayangkan satu video daripada YouTube tentang topik yang ingin diajar. Contoh macam cikgu sains lah, dia bentang berkaitan dengan semula. Oleh itu, berdasarkan video tersebut, guru pun dapat memberi tugasan kepada murid untuk membina sampah yang pelbagai jenis. Kita tahu kalau sampah ni terbahagi kepada 3 jenis yang pelbagai warna. Contoh macam warna hijau, warna kuning dan warna merah. Dengan adanya cikgu menayangkan YouTube tersebut, murid pun dapat faham pelbagai jenis sampah dan guru pun dapat membuat tugasan seperti membina sampah tersebut dengan menggunakan kotak. Oleh itu dapatlah melahirkan murid yang bermakna. Yang kedua adalah reka bentuk dan membangunkan pengalaman pembelajaran dan penilaian zaman digital. Apa maksudnya itu adalah guru ni perlu mereka bentuk yang relevan dengan menggunakan alat dan sumber digital untuk menggalakkan pembelajaran dan kreativiti pelajar. Yang ketiga adalah model kerja dan pembelajaran zaman digital, yang mana guru ni perlu berkolaborasi dengan pelajar, rakan sebaya, ibu bapa dan ahli masyarakat dengan menggunakan teknologi, media dan sumber digital
untuk menyokong pencapaian pelajar dan inovasi. Seterusnya, menggalakkan dan memimpin kewarganegaraan digital dan tanggungjawab. Maksudnya guru ni perlulah memberi penjelasan tentang peraturan piawan dalam penggunaan digital, di mana guru perlulah memberi penjelasan tentang plagiat dan sebagainya kepada murid. Yang kelima adalah melibatkan diri dalam pertubuhan profesional dan kepimpinan. Maksudnya guru perlulah melibatkan diri dalam kursus kepimpinan dan profesional. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya akan serahkan kepada Fatihah. Terima kasih Wani atas pembentangan tadi. Jadi saya akan sambung pembentangan kita dengan peranan pelajar dalam era digital. Jadi saya kaitkan peranan pelajar dalam era digital ni dengan model pembelajaran murid. Jadi yang pertama, belajar cara belajar. Jadi sebagai pelajar dalam era digital ni, kita boleh untuk menerapkan pembelajaran kendiri yang terbaik secara digital. Maksudnya kita belajar bukan sahaja dalam kelas, tapi kita mencari maklumat kendiri melalui teknologi-teknologi di luar sana. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk mencari apa yang tidak diketahui. Maksudnya kalau pelajar tu pagi tu dia pergi kelas, balik tu dia cari apa yang dia tak faham dan meneroka lebih banyak lah berkaitan apa yang cikgu sudah ajar dalam kelas dengan menggunakan teknologi dan juga alat-alat digital yang lain. Yang seterusnya ialah membina tugasan dan jadual dengan dipantau alat teknologi. Jadi kalau yang setengah pelajar yang mengalami masalah dalam mendisiplinkan diri, menghasilkan jadual pembelajaran tu, kebiasaannya sekarang sudah ada alat-alat digital yang boleh membantu pelajar untuk fokus dan boleh maksudnya ketika pelajar belajar secara kendiri itu boleh untuk menggunakan alat tersebut untuk membantu pelajar lebih fokus dalam pembelajaran. Yang pertama ialah pelajar ni boleh berhubung dengan rakan secara global kerana silibus pembelajaran pelajar pun semakin luas. Contohnya kalau pelajar di sekolah rendah, mereka belajar berkaitan dengan bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris ini merupakan bahasa antarabangsa. Jadi boleh sahaja untuk mereka ini berhubung dengan rakan secara global melalui media sosial ataupun laman web yang lain. Yang kedua, mengasah bakat melalui interaksi atas talian. Kita tahu bahawasanya pelajar yang berbakat contohnya dalam berpidato, bersajak, mereka bukan sahaja boleh berlatih bersama guru mereka, mereka juga boleh untuk berinteraksi dengan individu pakar dalam sesetengah bidang tersebut melalui interaksi atas talian untuk mengurangkan kos dan menjimatkan masa. Yang ketiga ialah mewujudkan persekitaran maya yang penyayang. Jadi apabila kita berhubung dengan individu ni, kita dapat lihat isu sekarang di media sosial kita selalu berlakunya pergaduhan kerana ketidaksefahaman dalam individu tersebut. Namun apabila pelajar ini mengetahui peranan beliau sebagai salah seorang pelajar dalam era digital ni, kita boleh mewujudkan persekitaran yang aman dan juga harmoni untuk pembelajaran pelajar. Dalam era digital ni, kita perlu untuk mempunyai matlamat dalam pendigitalan yang jelas. Maksudnya kita tidak boleh untuk belajar itu sama-sama. Kita perlu untuk meletakkan matlamat kita dalam kita belajar tersebut. Yang kedua, membina kriteria kejayaan berpandukan teknologi dan rakan. Contohnya kita ni salah seorang pelajar di sekolah kan. Jadi kita pastinya ada setengah benda yang kita ingin capai dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Jadi kita boleh bina kriteria yang kita mahukan berpandukan teknologi dan juga rakan, bukan sahaja rakan sekelas namun rakan global. Yang ketiga ialah merancang tugasan dan menyelesaikannya secara autentik. Jadi kita rancang tugasan mana yang kita nak buat dulu dan menyelesaikannya secara autentik. Autentik maksudnya secara original lah, ya, mencipta atau mengambil idea orang lain. Okey, yang seterusnya apakah berkaitan model SLM iaitu model pembelajaran murid dan juga piawaian istilah belajar ni kan. Yang pertama, kita boleh lihat bahawasanya model pembelajaran murid iaitu berhubungan, kita boleh kaitkan dengan elemen
global collaborator and creative communicator, iaitu ketiga elemen tersebut menekankan kolaborasi pelajar dengan dunia luar melalui teknologi dan platform yang berbagai. Jadi elemen ni lebih kurang sama sahaja fungsinya. Yang kedua, model pembelajaran murid iaitu belajar cara belajar. Ini boleh kita kaitkan dengan empowerment, pelajar diberdayakan dan meneruskan cara pelajar memilih dan menganalisis ilmu mana yang mereka ingin terima, ilmu mana yang ingin mereka bina serta matlamat tersebut sebagai penyelesaian. Yang ketiga, model pembelajaran murid iaitu aspirasi. Aspirasi ini macam hasrat ataupun impian dan piawaian istilah yang boleh dikaitkan ialah inovatif designer kerana elemen ini mengaitkan keperluan minat pelajar sebelum mampu menghasilkan suasana yang mencipta suatu inovasi terbaru. Maksudnya hasrat pelajar maksudnya minat pelajar lah dalam suatu perkara tersebut yang akan mendorong pelajar menghasilkan inovasi terbaru yang lebih baik. Jadi saya rasa